Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih lagi dalam tajuk alkohol. Dan hari ini kita akan sambung kepada tindak balas, okey, ataupun chemical properties of alcohol. So ini adalah dia punya objektif. Okey, objektif ataupun learning outcome. So chemical properties ada 5 tindak balas. Yang pertama, reaction alcohol with group 1 and group 2. Okey, logam lah, logam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Dan yang kedua, oxidation with hot KMnO4 ataupun K2Cr2O7. Okay, potasium bermanganit ataupun potasium dikromit. Yang ketiga, oxidation with PCC, iridium chlorochromate, di dalam metil, okay, dichloromethen. Okay, dichloromethen CH2Cl2. Yang keempat, esterification. Esterification ni tindak balas dengan carboxylic acid. Dan yang kelima adalah dehydration. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, reaction of alcohol with group 1 and group 2. Okey, logam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okey, alcohol react with metal to form metal alkoxide. Okey, metal alkoxide dan juga hydrogen gas. Okey, so ini adalah tindak balas secara general lah. Tindak balas secara general, kalau kamu tengok kat sini, so group OH tu dia akan putus di situ secara hidrolitik lah. Okay. So H ni akan keluar. H ni akan keluar sebagai hydrogen gas. Dan juga logam itu akan membentuk ionic bond. Okay, ionic bonding dengan alkoxide ion untuk membentuk logam alkoxide lah. Okay, logam alkoxide. So ini contoh dia. Contoh dia, katalah kita ada ethanol. So ethanol react dengan logam kumpulan 1. Sebagai contoh adalah sodium lah. Okay, sodium. Selain sodium, kita juga boleh guna potasium kan. Potasium. So dia akan dapat sodium hydroxide. So nama ni tak penting. So kita tak perlu nak bagi nama. Yang penting untuk kita nak menulis secara penulisan. Maksudnya kita akan dapat logam alkoxide dan juga hydrogen gas. Okay, separuh ni maksudnya sebab kita nak balancekan lah hidrogen yang keluar. Sebab kalau kita tengok kat sini, hidrogen cuma ada satu je kan. Jadi okay, jadi hydrogen gas, so kita letakkan setengah di sini lah. Okay, ataupun contoh yang kedua, katalah kita ada ethanol. Ethanol react dengan magnesium. Magnesium ni adalah logam kumpulan 2. Okay, logam kumpulan 2. So, jadi dia akan dapat magnesium hydroxide jugalah. Okay, magnesium hydroxide. Cuma beza dia, magnesium ni kumpulan 2, jadi dia akan membentuk 2 positif. Sedangkan alkoxide ion adalah negatif 1. Okay, jadi untuk seimbangkan, maka kita akan letak bracket kat sini dan letak 2 kat situ. Right? Dan kita akan dapat hydrogen gas. Okay, hydrogen gas. Right. Cuba kita tengok contoh yang lain. Katalah kita tengok contoh yang lain. Katakanlah kita ada satu alkohol CH3. Okey, CH3. Katalah kat sini ada OH kan. So katalah kita tindak balaskan logam kumpulan 1, selain daripada sodium kita pakai, katalah kita pakai potasium. Okey, so apa hasil tindak balas? Hasil tindak balas ni sama saja. So seperti saya beritahu sebelum ni, tindak balas hanya berlaku kepada functional group lah. Functional group ni dalam kes ni adalah OH. Jadi bahagian yang lain sama saja. So kita just copy and paste saja. Kita just copy and paste. Maksudnya bahagian ini dia tidak berubah. So sama. Cuma H ni kita gantikan dengan K. H kita gantikan dengan K. So dia akan dapat OK lah. So potassium just positif 1, O minus. Okay, jadi H tu akan jadi apa? H tu akan membentuk hydrogen gas. Jadi untuk seimbangkan, kita letak separuh kat sini. Okay, itu contoh. Kita tengok contoh yang lain pula. Katakanlah kita ada satu pentanol. So react dengan logam kumpulan 2. Katakanlah kita gunakan kalsium pula lah. Kalsium pun juga adalah logam kumpulan 2.
Jadi apa hasil dia? Sama juga cyclo ni dia tak berubah. Jadi kamu salin saja. Cuma H tu kita gantikan dengan kalsium. Kalsium. Cuma kalsium ni dia kumpulan 2. Jadi dia akan membentuk 2 positif. O ni O minus. So kat situ tak seimbang charge dia kan. Jadi kita letakkan bracket dan kita letak 2 kat situ. Okay. Dan apa akan jadi pada H? H akan membentuk hydrogen gas. So hydrogen kat sini dia tak perlu letak separuh lah. Sebab apa tak perlu letak separuh? Sebab alkohol yang digunakan adalah 2. Jadi maksudnya ada 2 H yang akan dikeluarkan. Right? Okay. So itu adalah contoh-contoh. Contoh untuk tindak balas alkohol dan juga logam. Baik. Kita tengok tindak balas yang kedua. Oxidation. Oxidation alcohol with KMnO4. Okay. H plus ni merujuk kepada acidic lah. Acidic potassium permanganate ataupun acidic potassium dichromate. Okay, so kedua-dua agent ni kita kategorikan sebagai oxidizing agent, agent pengoksidaan. Kalau dalam makmal, so kita biasa gunakan kedua-dua agent pengoksidaan ni sebab dia ada color. KMnO4 warna purple. Kan? KMnO4 warna purple. K2Cr2O7 warna orange. K2Cr2O7 warna orange. Okay, warna orange. Jadi oxidation product bergantung kepada class of alcohol. So sebab kita ada 3 kelas alkohol kan, primary, secondary dan juga tertiary. Jadi dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Right, kita tengok yang pertama, oxidation of primary alcohol. So primary alcohol dioksidakan untuk membentuk carboxylic acid. Yang ini kamu kena ingat lah. Ingat, primary alcohol bila dioksidakan dia akan membentuk carboxylic acid. Okay, carboxylic acid. Kalau kamu tengok kat sini, so primary alcohol, so bahagian akan dioksidakan adalah bahagian yang ada OH ini. Bahagian yang ada OH. Maksud dia bahagian yang attached directly dengan functional group lah. So bahagian ini akan ditukarkan kepada COOH. C double bond O OH. Okay, C double bond O OH. Right. Contoh. Kita tengok contoh kat situ. Katakanlah kita ada etanol. Okay, mana bahagian functional group dia. So yang ini terlibat sekali dengan C lah. So etanol bila kita react ataupun tindak balaskan dengan KMnO4. Okay, H3O plus ni merujuk kepada acidic lah. Dan dia kena panaskan. Okay. Jadi dia akan menghasilkan ethanoic acid. So bahagian ini, bahagian yang ada CH2OH ni akan ditukarkan menjadi C double bond O OH. C double bond O OH. Yang ini kita boleh juga kalau kita nak tulis COOH terus, macam tu. Yang ini pun boleh juga. So tak perlu nak pecahkan. Kalau nak tulis pecah macam ni, asingkan pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu tulis COOH pun sama. Maksud dia bahagian echo ni, bahagian belakang ni, CH3 ni, so dia tak berubah lah. Ini kalau maksudnya kalau kat belakang ni ada banyak lagi carbon, jadi dia akan copy and paste saja. Okay, copy and paste saja. So dia tidak berubah. Right. Kita contoh yang lain, katalah etanol. Okay, sama juga dengan ni, cuma ini menggunakan reagent yang berbeza. Yang ini pakai KMnO4, yang ini menggunakan K2Cr2O7. Right, cuma beza dia kalau dalam makmal bila kita tindak balaskan, so dia akan memberikan observation yang berbeza lah. So kalau kita guna KMnO4, warna purple KMnO4 tu dia akan decolorize. Kalau kita gunakan K2Cr2O7, warna orange tu dia tukar jadi warna hijau. So itu observation lah dalam tindak balas ataupun dalam makmal. Right. So itu primary alcohol. Primary alcohol lah. So primary alcohol. So kita tengok contoh. Okay, kita tengok dululah untuk secondary. Secondary alcohol. Okay, kena ingat lah, primary dia akan dapat carboxylic acid. Secondary alcohol, kalau secondary alcohol ini, secondary alcohol bila dioksidakan menggunakan agent yang sama tadi nah.
ejen pengoksidan yang sama, KMnO4 ataupun K2CR2O7, dia akan dapat ketone. Okey, dia akan dapat ketone. Right? So, mana bahagian yang akan bertukar menjadi ketone? Sama juga. So, kita yang terlibat adalah karbon yang attach directly dengan OH. Karbon yang attach directly dengan OH. Jadi maksudnya bahagian ini akan ditukarkan menjadi C double bond O melalui proses pengoksidaan. Okey. Contohnya 2 propanol. So bahagian mana yang akan kita tukar? So bahagian yang ada OH, bahagian yang ada kumpulan berfungsi. Jadi bahagian yang lain, yang ini dan yang ini, just copy and paste sajalah. Salin saja. Copy and paste saja. So bahagian CH, OH ni akan ditukarkan menjadi C double bond O. Okey. C double bond O. So reagent yang kita gunakan adalah samalah. Cara penulisannya beginilah. KMnO4. So, koma H3O+. H3O+ ni boleh juga kalau kita nak tulis H+ sahaja. Ini adalah simbol untuk asid lah. Dan panaskan lah. Okey. Okey, pemanasan. Dan panaskan. Jadi sama juga macam tadi. Yang ini kita boleh gantikan dengan K2CR2O7. Okey, K2CR2O7. So, itu untuk secondary alkohol. Kalau tertiary, yang ini tertiary no reaction. Okey, ataupun tertiary tak boleh dioksidakan. Tengok sini kan dia kata tertiary alcohol does not undergo oxidation. So dia takkan melalui proses pengoksidaan. Jadi maksudnya kalau dalam makmal bila kita buat, kalau kita pakai KMnO4, warna purple color tu dia remain unchanged lah, dia tak berubah. Okey, so maksudnya tidak ada tindak balas berlaku. Kalau kita gunakan K2CR2O7, so dia warna orange. Warna orange tadi sama juga, dia remain unchanged. Unchanged. Kita tengok contoh. Katakanlah kita ada satu CH3, CH2, CH3, CH2, OH. Okey. Reaktkan ataupun tidak balaskan dengan KMnO4. Okey, H+ dan juga ada pemanasan lah kat situ. Baik. Jadi apa hasil tindak balas dia? Apa hasil tindak balas? So, apa hasil tindak balas? Yang pertama, kamu kena identify dahulu apa dia punya kelas. Kelas alkohol. Kalau kamu tengok kat sini, alkohol directly attached pada primary carbon kan. Okey, ini adalah primary carbon. So, maksud dia ini adalah primary alkohol. Primary alkohol. Jadi kalau primary alkohol, so kena ingat bila tindak balas dengan ejen pengoksidaan, dia akan dapat carboxylic acid. So yang ni kena ingat lah. Okey, carboxylic acid. Jadi macam mana struktur carboxylic acid tu? Okey, struktur dia mudah saja macam saya bagi tahu sebelum ni. Kamu just copy and paste. Mana bahagian yang akan berubah? Okey, bahagian yang akan berubah adalah bahagian ini. Okey, bahagian yang akan berubah adalah ni, bahagian ni. Bahagian yang attach directly dengan OH. So maksudnya bahagian itulah, bahagian belakang ni samalah. Kita just copy and paste saja. CH3. Lepas tu dia ada CH. Okey, bawah dia ada CH3. Right, jadi CH2OH ni, sebab kita nak dapatkan carboxylic acid. Bila carboxylic acid, ingat functional group dia adalah COOH. Maksud dia kamu gantikan terus dengan COOH kat situ. Okey, so dapatlah hasil dia. Baik, mudah. Okey, mudah saja. Okey, katakanlah kita ada satu lagi compound ataupun alkohol. Katakanlah kita ada segi 4. Okey, cyclobutanol. Reaktkan dengan K2CR2O7. Okey, acidic dan panaskan. Okay, apa hasil dia? Jadi bila kita nak cari hasil, jadi kamu kena tahu dulu dia punya kelas. So, cyclobutanol, kalau kamu tengok kat sini, OH ni attach directly dengan secondary carbon kan.
Maksud ni adalah secondary alkohol. Bila secondary alkohol, kita tindak balaskan dengan ejen pengoksidaan sama ada K2CR2O7 atau KMNO4. Dia akan dapat ketone. Okey, ketone. Jadi macam mana structure ketone tu? Okey, structure ketone tu maksud dia bila sebut ketone maksud dia mesti kena ada C double bond O. Ketone mesti kena ada C double bond O. Mana bahagian yang akan berubah? C double bond O tu akan berubah di sini. Carbon yang attach directly dengan OH. So bahagian yang belakang ni semua sama lah. Kita just copy and paste. Okey, kalau gelang dia tetap akan jadi gelang lah, dia tak akan berubah. So gelang dia gitu. Cuma kita letak sebab dia kena ada C double bond O, jadi kena letak double bond O kat sini. Right? So dia dapatlah compound ataupun ketone yang kita nak cari. Okey? Baik. Ataupun last sekali kita bagi satu contoh lagi. Katakanlah kita ada segitiga. Segitiga. Lepas tu kat sini dia ada metil. Lepas tu kat sini dia ada OH. So tindak balaskan dengan K2CR2O7 acidic, panaskan. So apa hasil? Hasil apa? Jadi kita kena kelaskan dahulu alkohol ini. Kalau kamu tengok kat sini, so alkohol ni ataupun OH ni di attach pada tertiary carbon. Ni adalah tertiary carbon. Jadi kalau tertiary carbon maksud dia ini adalah tertiary alkohol lah. So seperti kita tengok tadi, tertiary alkohol tak boleh dioksidakan. So dia tak akan ada tindak balas lah. No reaction. Okay. No reaction ataupun no observable chain. Right? No reaction ataupun no observable chain. Okay, habis. So itu untuk alkohol tindak balas dengan KMNO4. Baik, seterusnya tindak balas alkohol dengan PCC. PCC ni adalah short form untuk pyridinium chlorochromate. PCC in CH2Cl2. CH2Cl2 ni adalah inert solvent lah. Ni adalah pelarut saja ni. Maksud dia dalam tindak balas yang ni dia tak akan involve. So dia cuma adalah pelarut sahaja. So yang ini spesifik nah, yang kita gunakan adalah untuk primary alcohol. Jadi maksud dia kalau pakai secondary alcohol, tertiary alcohol, so dia tak akan dapat hasil. Okey. Yang ini cuma untuk primary. Primary alcohol bila kita react dengan PCC, so dia akan menghasilkan aldehyde. Aldehyde. Aldehyde ingat dia punya functional group C double bond O ada H. Dia beza sikit dengan ketone. Kalau ketone sebelah kiri dan sebelah kanan dia attach dengan C kan. Kalau aldehyde dia sebelah dia mesti kena ada H. Sebelah sini ni C lah. So satu bahagian mesti ada H. So itu adalah aldehyde. Right? So reagent yang kita guna adalah PCC. PCC in CH2Cl2. Baik, contoh. Okey. Dia tak keluar. Okay, contoh katakanlah propanol. Propanol kalau ikutkan struktur dia adalah seperti ini. So ini adalah propanol. So reactkan dengan PCC. PCC dalam CH2Cl2. Gitu. Okey. Jadi mana bahagian yang akan bertukar menjadi C double bond OH, sebab dia nak jadikan aldehyde. Sama juga macam tadi, adalah bahagian yang attach directly dengan OH. Maksud dia belakang ni sama lah. Kamu just copy and paste belakang tu dia tak berubah. Okey. So bahagian CH2OH ini akan kita gantikan dengan C double bond OH. So dia beza sikit dengan carboxylic acid. Carboxylic acid depan ni dia ada OH kan. So kalau aldehyde cuma ada H sahaja. Okay, so ini adalah aldehyde. Jadi maksudnya kalau propanol dia akan jadi propanal. Okay, nama nanti kita akan masuk dalam tajuk karbonil lah. Okay. Ataupun katalah ethanol. Ethanol
Okey, sama juga ini primary alkohol, ni pun primary alkohol. Okey, primary alkohol. Jadi maksud dia tindak balas ni bila berlaku, bahagian yang attach directly dengan OH ni akan ditukar ataupun dioksidakan. So ini ada tindak balas pengoksidaan. Dioksidakan kepada C double bond OH. So dia, daripada ethanol dia jadi ethanal. Okey, ethanol dia jadi ethanal. Okey, kita tengok contoh yang lain. Katakanlah kita ada segitiga macam ni. Okey, tak kisahlah. So kalau kamu tengok kat sini, bila react dengan P, C, okey, dalam CH2Cl2. So kalau kita tengok kat sini, so dia adalah primary kan. Primary alcohol. Syarat dia mesti primary alcohol. Jadi apa hasil yang kita akan dapat? Primary alcohol, ingat react dengan PCC, dia akan dapat aldehyde. Aldehyde. So aldehyde struktur dia macam mana? Sama juga bahagian yang attach directly dengan OH, ini yang akan kita tukar menjadi C double bond OH. Aldehyde mesti kena ada C double bond OH. Maksud dia bahagian segitiga ni, so dia just copy and paste lah. Copy and paste. So bahagian ni kita gantikan dengan C double bond OH. C double bond OH ni boleh juga kalau kita nak tulis, kalau kamu nak tulis CHO. Okey, jangan buat COH lah. So kita nak bezakan dengan alkohol. Kalau OH itu merujuk kepada alkohol. Kalau aldehyde dia tulis CHO. Boleh, macam ni boleh. Ataupun kamu nak kembangkan, jadikan C double bond OH pun boleh juga. Okey. Jadi kalau contoh, kalau secondary, katalah kita ada cyclopropanol. Ini merujuk kepada secondary alkohol. Jadi kalau guna PCC, jadi apa? So yang ini tak jadi. Tak boleh lah. No reaction. So dia tidak cukup kuat untuk nak mengoksidakan secondary alkohol. Sebab PCC ni kita kategorikan sebagai weak oxidizing agent. Weak oxidizing agent. Dia tak sama macam KMNO4. KMNO4, K2CR2O7, so itu adalah strong oxidizing agent. Tapi kalau PCC, agent pengoksidaan yang lemah. Okey, jadi dia tak boleh nak oksidakan secondary alkohol. Apatah lagi tertiary alkohol lah. Tertiary alkohol kalau pakai PCC sama juga no reaction. Okey, pakai PCC dalam CH2Cl2, so no reaction lah. No reaction. Right. Okay, seterusnya yang keempat, esterification. Okay, ini ada buat dalam eksperimen lah. Esterification, jadi alkohol react with carboxylic acid. So tindak balas dengan carboxylic acid under reflux. Okay, reflux dan juga dengan kehadiran catalyst lah. Catalyst yang kita pakai adalah mineral acid, biasanya H2SO4, untuk membentuk ester. So general equation dia begini. Okay. Sama juga yang ni sambung-sambung je sebenarnya. So bahagian carboxylic acid dia akan break dekat sini. C bonding di antara C dan O. Dan bahagian alkohol dia akan putus dekat sini. Bonding di antara O dan H. Lepas tu kamu sambungkan sahaja. O ni sambung dekat sini. So dia dapatlah ester. Okay. Jadi OH dan juga H ni dia akan keluar sebagai H2O. Okey, keluar sebagai H2O. Contoh, katalah kita ada ethanoic acid. Ethanoic acid react dengan ethanol dengan kehadiran mineral acid. Sebab tu sebab kita tahu ni H+ ni adalah simbol untuk acid lah. Kalau kamu nak tulis H2SO4 kat sini pun tak ada masalah. Pun boleh. Ataupun kita nak buat H+ saja pun boleh. Ataupun kita nak tulis H3O+ pun boleh. Yang tu tak ada masalah. Okey, dan reflux lah. Reflux simbol pemanasan macam ni. So tindak balas ni dia adalah reversible. Tindak balas ni adalah reversible. Tindak balas berbalik lah. Okey, maksud dia bila kamu dah dapat ester dan air ni, kita boleh dapatkan balik lah alkohol dan juga carboxylic acid. So dia main sambung-sambung saja. Ingat dia putus, kalau carboxylic acid dia putus dekat bonding C dan OH.
Kalau alkohol diputus dekat sini. Bonding O dan H. Lepas tu kamu sambungkan. O ni, O pada alkohol ni sambung dekat C double bond O. Dia dapatlah macam ni. Ni ester tu. Nama tak ada masalah. Nama tak perlu bagi. Okay. So kita tak ada sampai nak bagi nama. Even dalam PhD pun tak ada belajar nak bagi nama untuk ester. Okay. Jadi bahagian OH dan juga H ni dia akan membentuk H2O. Okay. H2O. Right. Kita tengok satu contoh. Katakanlah kita ada satu asid. Okay. Ada segitiga kat sini. Double bond kat situ. OH reaction dengan CH3. CH. OH kat sini. Okay. So tindak balas ni. Okay, saya bawa ke bawah lah. Okay. Dia ada asid. Dan juga ada pemanasan kat situ. So macam mana kita nak sambung? Okay, macam saya beritahu tadi, kita akan keluarkan OH dan juga H. H pada OH nah. H dalam alkohol ni H pada OH. Jangan kamu ambil H dekat bahagian lain pula. Jangan ambil H dalam dekat C pula. So yang ni tak terlibat. Saya beritahu dah, tindak balas cuma berlaku pada kumpulan berfungsi. Bahagian bawah ni dia tak ada functional group. Jadi maksud dia OH dan H ni akan dikeluarkan sebagai H2O. Dia akan keluar sebagai air. Okay. Jadi ester tadi, struktur ester dia macam mana? Kamu salin balik je. Bahagian karboksilik asid ni kamu salin je balik. Dia tak berubah lah. Salin je balik kat sini. Okay. Jadi kita sambungkan terus pada oksigen. Ni C double bond O ni sambung terus dekat oksigen kat sini. Sambunglah kat sini. O. Okey, lepas tu O tu sambung pada CH. Okey, lepas tu CH tu sebelah kiri ada CH3. Sebelah kanan pun ada CH3. Jadi kita letaklah satu kat atas satu, ataupun kat bawah lah. Kamu tak boleh letak belah kanan pula sebab kat sini ada O dah kan. So dapatlah struktur ester. Ni struktur ester. Okey. So ini adalah proses pengesteran, esterification. Right. Okey, habis. Dan last sekali adalah dehydration. Okey, dehydration ni sebenarnya kita dah belajar dalam tajuk alkin. Dalam tajuk alkin, cumanya dalam tajuk alkin adalah preparation. Preparation of alkin. Okay, dia berulang lah. Sebab tu dalam organik ni dia akan berulang-ulang. Berulang-ulang. Okay. So dah belajar dalam tajuk alkin. So yang ni ada satu rule yang kita akan apply. Iaitu Set-Zef rule kan. Set-Zef rule. Okay, Set-Zef rule. Ingat balik lah yang ni. Alright. So ini tindak balas. Kita nak remove. Tindak balas ni kita akan remove H2O. Kita akan keluarkan balik H2O. Okey, so dia akan dapat hasil major product. Macam mana nak determine major product? Samalah yang tu kena rujuk kepada Set-Zef rule. Okay, kena rujuk Set-Zef rule. Okey, yang ni boleh tengok baliklah video saya yang lepas dalam tajuk preparation of alkin. Okey, so itu sahaja untuk tindak balas alkohol. Okey, tindak balas alkohol. Lepas ni kita akan sambung sedikit dengan masih lagi dalam tindak balas alkohol, cuma dia lebih kepada confirmation test ataupun ujian pengesahan untuk alkohol. Okey, itu sahaja. Terima kasih.